pagi semua. Semua sehat? Sehat, syukur. Cikgu sehat? Semua hadir ke hari ni? Okay, cikgu tengok dekat Google Meet sekarang ada 21 orang. Maksudnya semua hadir, betul? Sebab awak semua ada 20 orang, termasuk cikgu. Jadi kita semua ada 21 orang. Okay, kalau semua hadir, cikgu akan copy paste link kehadiran dekat Google Chat, Google Meet sekarang. Jadi cikgu nak awak semua isi Google Form tersebut, isi kehadiran awak semua, okey? Jangan terisi ya, sebab hari ni saya tengok semua hadir. Nanti cikgu cek balik ada yang tak hadir pula. Sedangkan dia ada. Okey, cikgu dah copy paste. Okey, awak boleh isi. Okey, hari ni apa topik kita? Hari ni topik kita sangat menarik. Sebab apa? Nanti kita tengok sebab apa. Okey, sekarang cikgu akan buka slide. Okey, inilah topik kita pada hari ini, iaitu gaya bahasa dalam sajak virus dari langit global. Cikgu akan tunjukkan apa objektif atau hasil pembelajaran kita pada hari ini. Okey, buat tengok dekat slide sekarang. Objektif kita pada hari ini adalah menganalisis sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak virus dari langit global melalui aktiviti guess and match, iaitu awak teka dan awak padankan. Yang kedua pula adalah menghuraikan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak virus dari langit global melalui aktiviti peta minda. Cikgu mulakan kita punya pembelajaran hari ini dengan sebuah video deklamasi sajak. Video ni istimewa tau. Sebab apa istimewa? Sebab cikgu sendiri yang deklamasikan sajak ini. Sekarang awak boleh tonton video yang cikgu paparkan dalam Google Meet. Video ni mengambil masa selama 2 minit lebih saja. Okey? Selamat menonton. Virus-virus giat mengalir, meniti pembuluh-pembuluh darah, menjengah ruang fikir, mencuri akal dan sukma. Virus kebiadaban kian merebak, virus hedonisme kian menjangkiti, membentuk segumpal sampah di almari peribadi, menyemai benih radiasi songsang, menerjah minda. Kontang sudah ladang yang subur, semayan hijau yang kita benih bergerimiskan curahan peradaban dan dibajai akhlak pekerti, diterapkan angin sosial hitam, merebak menyusup jati diri, sekujur jiwa belia generasi. Virus-virus ini diutus dari langit global, percikan sampah dari jendela siaran, hibur sumbang dari pentas kayangan, libur songsang dari halaman maya, terselaklah tabir ketulusan dengan bakteria gejala. Berleluasa menjajah dasar agama, rapuhnya pertimbangan akal anak-anak bangsa, susila dan budaya tidak lagi bernyawa. Apabila virus mazmumah terpecik mendiami jiwa, hilangnya nanti dan kupingku dinoda menjadi puing-puing harapan ayahanda. Baiklah, itulah video deklamasi sajak virus dari langit global. Okey, semua faham apa yang disampaikan oleh sajak tersebut? Faham? Ya, saya tengok ada yang muka dia sedih, ada yang macam tak ada perasaan. Kenapa tu? Okey, saya nak seoranglah wakil jawab soalan berkaitan dengan video yang awak tonton tadi. Okey, ini soalan dia. Yang pertama iaitu apa yang awak faham tentang keseluruhan sajak tersebut. Lepas tu cikgu nak tahu apa perasaan awak ataupun awak dengar sajak tu macam mana? Hambar ke puitis? Saya nak seorang wakil jawab boleh? Ya, Ali. Okay. Apa yang awak faham, Ali?
Ya, Ali cakap keseluruhan sajak ini adalah berkaitan dengan jati diri generasi muda yang semakin terhakis. Ya, akibat apa, Ali? Okey, pengaruh budaya moden. Bagi Ali, macam mana puisi ni? Adakah kedengaran puitis ataupun tak menarik? Sebab ya, adanya penggunaan gaya bahasa dalam sajak tersebut. Sebab itulah dia kedengaran menarik. Terima kasih Ali. Bagi tepukan untuk Ali. Okey, berdasarkan video yang awak tonton, berdasarkan soal jawab yang cikgu bagi, yang cikgu tanya dengan awak semua tadi, maka tajuk ataupun topik pembelajaran kita pada hari ini adalah gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Virus dari Langit Global. Faham semua? Boleh kita teruskan? Tapi sebelum tu, cikgu akan paparkan sebuah video. Iaitu gaya bahasa bersama cikgu Fisha. Okey, jadi cikgu nak awak tonton video ni. Tapi awak tak boleh tonton macam tu je. Awak mesti ambil nota, awak mesti buat nota ringkas sebab apa yang selepas ni, apa yang kita akan lakukan, setiap aktiviti kita lakukan adalah berdasarkan nota-nota yang awak perolehi ataupun yang awak dapat daripada video ni. Sekarang kita tonton video gaya bahasa. Okey, selamat menonton. Okey, dah selesai pun video tentang gaya bahasa sebentar tadi. Semua dah ambil nota? Dah catat nota. Kalau dah, cikgu nak tahu berapa gaya bahasa yang diterangkan dalam video sebentar tadi. 10. Betul? Ada 10? Ada yang dapat 8 ke 9 ke? Tak ada? Yakin? Kalau macam tu, maksudnya semua tonton video dan ambil nota. Cikgu nak tahu seoranglah wakil. Apa 10 gaya bahasa yang diterangkan dalam video tadi? Boleh tak seorang wakil? Okey, Arena. Arena, apa gaya bahasa yang diterangkan sebentar tadi? Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih, Arena. Tapi cikgu nak tambah 2 lagi gaya bahasa. Iaitu, okey, awak catat. Iaitu gaya bahasa kata ganda. Sebab kata ganda juga tergolong dalam peribahasa. Awak tahu kan kata ganda? Ya, awak dah belajar pun dah bahasa Melayu, betul. Yang menggunakan dash. Lepas tu yang kedua adalah peribahasa. Awak tahu kan peribahasa tu apa? Tahu, ya. Peribahasa tu terdiri daripada perumpamaan, bidalan, simpulan bahasa ataupun kata-kata hikmat. Itulah peribahasa. Kita teruskan kepada definisi gaya bahasa. Okey, di sini cikgu paparkan dalam slide. Definisi gaya bahasa adalah cara pemakaian bahasa dari segi pemilihan dan penyusunan sesuatu perkataan dan ayat sehingga menimbulkan kesan kepada pembaca. Sebab tu tadi bila awak dengar deklamasi sajak tadi kan dalam video tadi, ada yang terkesan, betul tak? Terkesannya maksudnya apabila awak dengar, awak
tersentuh, ataupun awak sedih sebab apa yang disampaikan dalam sajak tu sampai pada awak faham apa yang disampaikan oleh sajak tersebut, ditambah lagi dengan penggunaan gaya bahasa sehingga menimbulkan bunyi yang menarik, yang puitis apabila dideklamasi ataupun apabila didengar. Sekarang boleh faham apa itu gaya bahasa? Boleh. Okey. Kalau boleh, kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu aktiviti guess and match. Itu awak teka dan awak padankan. Ini dia. Contoh-contoh petikan yang cikgu ambil dari sajak virus dari langit. Okey, ada 4. Dekat sini, cikgu nak awak teka gaya bahasa apa yang terdapat dalam petikan tersebut. Kita teruskan dengan teka-teki yang pertama. Teka-teki yang pertama, kita tengok petikan yang pertama. Virus giat mengalir meniti pembuluh darah. Okey, siapa dapat teka gaya bahasa apa yang terkandung dalam petikan sajak ni? Ya, Alia. Apa gaya bahasa yang terkandung dalam sajak tu? Betul, kata ganda. Alia cakap kata ganda. Bagi tepukan untuk Alia. Ya, ada 2 kata ganda dekat situ. Betul tak? Ya, iaitu virus dan pembuluh. Yang kedua pula, gaya bahasa apa yang terkandung, yang terdapat dalam tu? Siapa yang jawab tadi? Gerald. Gerald. Apa itu tadi? Boleh awak sebut balik? Ya, betul. Bagi tepukan untuk Gerald. Dia cakap di sini terkandungnya gaya bahasa metafora. Itu gabungan kata abstrak dan konkret. Cuba tengok balik ruang fikir. Ruang itu adalah bersifat konkret. Benda yang kita boleh tengok, kita boleh lihat, kita boleh sentuh. Ruang. Manakala fikir pula adalah bersifat abstrak. Kita tak boleh tengok pun pemikiran orang. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga. Siapa dapat teka gaya bahasa apa yang terdapat dalam petikan sajak tersebut? Ya, siapa yang jawab tu tadi? Nabila. Nabila, ulang balik. Ya, betul. Terima kasih, Nabila. Nabila cakap inversi, iaitu berlakunya pembalikan kata. Okey, kita teruskan dengan yang bawah pula. Siapa dapat teka? Ya, Safwan. Ya, Safwan. Apa yang awak dapat kena pasti? Sinkop. Betul, sinkop? Anda yakin, Safwan? Kalau betul sinkop, yang mana satu? Ya, betul. Bagi tepukan untuk Safwan. Safwan cakap sinkop, iaitu apabila berlakunya pengguguran huruf, iaitu sepatutnya apabila, tapi digugurkan huruf A menjadi apabila. Itu adalah sifat gaya bahasa sinkop. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang ambil bahagian dalam aktiviti teka-teki kita. Okey, sekarang teka-teki match. Teka-teki match, cikgu nak awak padankan setiap gaya bahasa tersebut kepada contoh-contoh yang betul atau contoh yang sesuai. Kita teruskan yang pertama, anafora. Okey, siapa nak padankan gaya bahasa ni? Mana satu contoh-contoh dia? Mana satu contoh dia? Ini satu je contoh. Siapa nak wakil? Ya, Jeremy. Ya, Jeremy. Mana satu contoh dia? Ya, betul. Iaitu virus kebiadaban kian merebak, virus hedonisme kian menjangkiti. Itu berlakunya pengulangan kata apa, Jeremy? Betul, berlakunya pengulangan kata virus. Tepukkan tangan untuk Jeremy. Okey, yang kedua, responsif. Siapa nak padankan? Apakah contoh gaya bahasa responsif? Ya, Iskandar. Apa contoh dia? Mana satu contoh dia? Yang sama juga. Maksudnya yang kedua tu lah. Betul. Kita tepukan untuk Iskandar, iaitu kata kian yang berulang di tengah-tengah baris. Sebab dekat baris atas pun kian dekat tengah-tengah. Yang dekat bawah pun dekat tengah-tengah juga. Jadi itu adalah responsif. Selagi berlakunya pengulangan dalam rangka yang sama, pengulangan di tengah-tengah baris. Setiap baris tu itulah gaya bahasa responsif. Okey, faham semua? Boleh teruskan? Okey, boleh. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga. Asonansi ialah pengulangan huruf vokal dalam baris. Siapa nak jawab? Padankan.
Saya nak awak sebut huruf vokal apa. Aslin, awak nak padankan dengan contoh yang mana satu? Yang pertama dengan kedua dah siap. Yang ketiga dengan yang keempat belum lagi dipilih. Mana satu Aslin? Yang keempat, iaitu vokal apa? Vokal I. Okay, kita tengok sama-sama. Vokal I ada berapa yang diulang dekat situ? Berapa kali? 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 pengulangan huruf ataupun vokal I. Ya, betul Aslin. Bagi tepukan untuk Aslin. Terima kasih. Kita teruskan dengan gaya bahasa aliterasi, iaitu pengulangan huruf konsonan dalam baris. Mana satu contoh dia? Ya, Rohana. Apa? Mana satukah contoh dia? Ya, yang tinggal itulah itu membentuk setimpal sampah di almari peribadi. Jadi, sudah habislah aktiviti guess and match kita. Baiklah, berdasarkan aktiviti kita yang pertama tadi, iaitu aktiviti guess and match, saya percaya semua telah faham dan lebih faham dengan lebih jelas lagi apa itu gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa berdasarkan contoh-contoh yang kita lihat dalam sajak. Aku sebagai tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, kalau semua dah faham, dah jelas, dah catat nota, sekarang kita teruskan dengan aktiviti kita yang kedua, iaitu aktiviti peta minda. Okey, ini dia aktiviti peta minda. Ini awak lakukan secara berkumpulan. Okey, boleh? Okey, kita baca arahan ya. Arahan untuk aktiviti ini adalah bina 5 kumpulan di mana setiap kumpulan mempunyai 4 ahli berbincang melalui platform WhatsApp dan membina peta minda yang bersesuaian untuk menghuraikan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak virus dari langit global. Maksudnya ada 5 peta minda nanti yang akan kita bina. Okey. Lepas tu platform yang awak guna untuk bina peta minda itu adalah Mind Map. Cikgu akan bagi link dia dekat grup WhatsApp kita. Lepas tu cikgu akan bagi dekat Google Classroom. Cikgu dah bagi dekat sana ya. Dan sekarang cikgu akan bagi dekat ruangan chat Google Meet. Awak boleh klik terus dekat situ. Okey. Jadi cikgu nak awak bincang dalam kumpulan. Okey. Boleh terus bincang. Awak bina peta minda. Terpulang dengan awak macam mana rupa peta minda awak. Selagi apa yang awak pelajari dari awal kelas tadi terdapat dalam peta minda itu. Boleh? Okey, kalau boleh, cikgu bagi masa selama 5 minit untuk awak berbincang dalam WhatsApp sesama kumpulan anda. Bincang terus. Sajak ni mengandungi 8 gaya bahasa. Jadi peta minda yang awak buat nanti ada 8 gaya bahasa lah. Yang tengah-tengah tu awak letak gaya bahasa sajak dalam sajak virus dari langit global. Lepas tu awak pecahkan kepada 8 anak, iaitu mewakili 8 gaya bahasa yang terdapat dalam sajak virus dari langit global. Lepas tu awak terangkanlah, bagi contoh setiap gaya bahasa tersebut. Awak bagi contoh yang kita dah bincang bersama-sama dalam aktiviti guess and match kita tadi. Jadi awak bolehlah guna petikan yang sama yang cikgu paparkan dalam slide sebentar tadi. Ataupun kalau awak dah dapat kenal pasti contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam sajak yang lain daripada yang cikgu paparkan dalam slide kita tadi pun awak boleh guna. Itu lagi bagus. Okey, sekarang awak ada 3 minit lagi. 3 minit lagi. Ada kumpulan yang dah siap? Nampaknya satu kumpulan yang dah siap, iaitu kumpulan pertama. Tahniah sebab awak orang yang pertama atau kumpulan yang pertama menghantar peta minda. Okey, sekarang kita bagi ada 1 minit lagi. Kita bagi 1 minit lagi untuk kawan-kawan kita bina peta minda mereka. Lepas tu terus upload. Okey. Kumpulan kelima pun telah menghantar, iaitu kumpulan Alif. Terima kasih dan tahniah. Okey. Alright, masa pun dah tamat. Semua dah hantar? Okey, semua dah hantar. Tak apa, kita tengok peta minda kumpulan yang pertama. Itu sebab dia kumpulan yang pertama menghantar tadi. Kita tengok sama-sama ya. Okey, kita tengok. Boleh? Kita teruskan. Kita tengok hasil peta minda kumpulan yang pertama. Okey, tengok dekat sini tengah-tengah mereka tulis gaya bahasa dalam sajak virus dari langit global. Anak-anak dia ada 8. Okey, kita tengok anafora. Penghuraian dia kata pengulangan kata virus di awal baris. Ya, betul seperti kita bincangkan dalam aktiviti sebentar tadi. Aliterasi pengulangan konsonan M.
Okey, betul. Metafora. Mencengah ruang fikir. Ya, betul. Lepas tu sinkop. Singkatan kata apabila. Sepatutnya ejaan benar apabila. Okey, betul. Yang kelima, kata ganda. Virus-virus dan pembuluh-pembuluh. Okey, betul. Yang keenam, inversi. Okey, betul. Asonansi, pengulangan vokal I. Virus-virus giat mengalir. Okey, ini contoh lain. Bagus. Yang terakhir, responsif. Pengulangan kata kian di tengah baris. Tu virus. Okey, betul. Tahniah diucapkan kepada kumpulan 1. Bagi tepukan untuk kumpulan mereka kerana mereka membuat pertaminda yang ringkas, tepat dan padat. Saya tahu semua pun akan buat pertaminda yang betul, yang cepat dan ringkas, kan? Alright, okay. Semua pun dah menghantar pertaminda anda semua. Jadi cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Ya, sebab dapat menjayakan aktiviti kita kedua itu aktiviti pertaminda. Maksudnya kalau kita dah buat aktiviti kumpulan, jadi semua akan lebih faham. Awak dah faham secara individu tadi, lepas tu awak kongsi ilmu awak secara berkumpulan. Jadi itu memantapkan lagi lah pemahaman awak tentang gaya bahasa. Okey, semua masih boleh teruskan. Ada lagi satu aktiviti yang menanti kita sebelum tirai pembelajaran kita pada hari ini ditutup, iaitu latihan pengukuhan. Untuk latihan pengukuhan, cikgu nak awak bina sajak. Okay, kita baca sama-sama arahan dia. Arahan di sini dia cakap bina 2 hingga 3 baris sajak. 2 hingga 3 baris. Awak boleh bagi 2. Boleh bagi 2 saja pun tak apa. Awak nak bagi 3 pun boleh. Nak bagi lebih pun tak apa. Cikgu suka. Lepas tu, sajak tu pastikan bertemakan akhlak mulia, di mana sajak itu mengandungi sekurang-kurangnya 1 gaya bahasa. Awak bina sajak tapi awak ulang balik gaya bahasa yang awak dah belajar sebentar tadi. Kemudian sajak yang awak dah bina, awak tampalkan atau packingkan dalam Padlet. Cikgu akan sediakan link Padlet. So awak boleh start sekarang. Cikgu bagi masa 4 minit sahaja. Tak susah pun. Awak bukan bina serangkap, awak bina 2 hingga 3 baris sahaja. Okey, 4 minit. Ya, Izian ada apa? Awak nak letak lebih gaya bahasa? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Awak nak letak 2, 3, 4 pun boleh. Selagi muat lah. Selagi muat dengan sajak, baris sajak tu. Kalau awak nak buat 3 gaya bahasa contohnya, mungkin awak perlu lebih baris dia. Tak apa, kalau awak nak buat banyak pun boleh. Sebab cikgu bagi masa 4 minit, lama kan 4 minit. Boy bersemangat ya Izian, dia nak bagi lebih daripada 1 gaya bahasa. Itu yang cikgu suka. Okey, awak ada 1 minit lagi. Cikgu tunggu dekat ruangan Padlet. Cikgu tengok siapa yang pertama menghantar. Lepas tu, okey, nampaknya dah ada seorang. Cikgu nak 2 orang lagi lah, baru kita boleh start berbincang. 2 orang dah menghantar. Okey, Anis dengan siapa nama ni? Yap Kindi. Okey. Okey, masa awak pun dah tamat. Semua dah hantar? Okey, semua dah hantar. Pastikan 20. Okey. Kalau dah tamat, cikgu nak 2 orang lah wakil. 2 orang. Cikgu akan pilih secara random. Cikgu nak 2 orang. Awak deklamasikan sajak. Sajak awak sendiri. Baris sajak awak sendiri. Okey, cikgu akan pilih. Boleh ya? Okay, cikgu pilih Izian lah. Cikgu pilih Izian. Sebab saya tengok sajak dia lebih daripada 3 baris, 5 baris. Lepas tu dia guna 2 gaya bahasa. Okay, boleh Izian? Boleh. Okay, Izian, cikgu nak awak deklamasikan sajak awak. Cikgu akan mainkan musik latar supaya awak berasa bersemangat apabila mendeklamasikan sajak awak itu. Okey. Okey, Izian, awak boleh deklamasikan sajak awak sekarang. Wahai pemuda, muliakah akhlakmu? Santunkah budimu, indahkah akhlakmu? Jagalah akhlak selalu. Wah, pandai Izian deklamasi sajak dia, betul?
Cikgu pun terkesan dengan apa yang dia sampaikan. Bagi tepukan untuk Zian. Terima kasih. Okey, saya nak seorang lagi lah. Boleh tak? Saya nak perempuan pula. Okey, Nur Syafiqah Anis. Ada? Okey, saya nak awak pula yang deklamasi sajak awak. Okey. Bila beruntung, harus bersyukur. Bila diuji, harus bersabar. Bila bersalah, harus istighfar. Wow, bagi tepukan untuk Syafiqah Anis pula. Terima kasih Anis sebab awak mendeklamasikan sajak awak. Dan terima kasih juga kepada semua sebab awak berjaya menciptakan baris sajak awak menggunakan gaya bahasa. Maka aktiviti bina sajak tadi, iaitu aktiviti Padlet lah aktiviti kita yang terakhir pada hari ini. Jadi sekarang saya nak dua orang rumuskan dan bagi refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Boleh? Okey, Syazwana. Boleh awak rumuskan isi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul. Okey, terima kasih Syazwana. Bagi tepukan untuk Wana. Itu adalah rumusan dari beliau. Saya percaya semua pun sama seperti Wana. Betul? Okey, yang kedua. Siapa nak bagi refleksi? Nyatakan refleksi yang mengandungi ilmu yang awak perolehi. Lepas tu perasaan awak sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nak wakil? Wani Nur Hidayah. Bagi? Ya. Menarik. Okey. Alright, terima kasih saya ucapkan kepada Wani. Bagi tepukan untuk Wani. Dia cakap ilmu dia dapat banyak itu tentang gaya bahasa melalui aktiviti yang kita jalankan tadi. Wani cakap dia pun gembira sebab aktiviti hari ini menarik. Kalau menarik, cikgu rasa bersyukurlah kalau awak cakap menarik. Sebab cikgu nak yang terbaik untuk awak. Cikgu nak awak betul-betul jelas, betul-betul faham topik yang kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu nak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu hari ini kita pun telah mengenal pasti dan menghuraikan gaya bahasa. Kita kenal pasti apa itu gaya bahasa, jenis-jenis dia. Lepas tu awak kenal pasti pula gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Baris dari Langit Global melalui dua aktiviti, iaitu aktiviti Guess and Match dan aktiviti Peta Minda. Seterusnya, awak juga dapat bina 3 baris sajak, 2 hingga 3 baris sajak yang mengandungi satu gaya bahasa. Tapi ada yang lebih. Cikgu pun rasa gembira, rasa syukur. Maksudnya awak faham, awak rasa menarik. Sebab tu awak keluarkan balik. Jadi sebagai penutup tirai kita pada hari ini, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kepada awak semua yang dapat menghadirkan diri. Boleh bagi kerjasama, awak pun ambil nota, awak pun bagi kerjasama dalam aktiviti-aktiviti. Jadi cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah kepada awak semua. Maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi.